Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, Kau tunjukilah kami yang benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk ikut yang benar itu, dan tunjukilah kami yang batil dan berikan kepada kami keupayaan untuk menjauhi yang batil itu. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang mendengar kata-kata-Mu lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Pengurusi surau Sabah dan ahli jawatan kuasanya, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita ini. Dan sebenarnya bukan giliran saya ya. Sebenarnya ada ustaz lain yang mungkin ada masalah. Sebab musim-musim ini kita kadang-kadang kejutan-kejutan berlaku. Apapun kita doakan, mudah-mudahan Allah permudahkan segala kesulitan yang dihadapi oleh sesiapa pun. Ya, jadi jazakallahu khairan Tuan Haji Zakaria yang cuba hubungi saya. Alhamdulillah malam ini saya kosong. Jadi bukan jauh sangat, Sungai Tangkas. 10 minit sampai dah. Kalau tak ada lampu merah ya. Ada lampu merah kena tunggu 2 minit begitu ya. Jadi begitu tuan-tuan, insya-Allah apapun kalau sekiranya ada permintaan daripada seorang yang boleh kita bantu, terus. Jangan dipikirkan apa yang akan dapat. Tapi pasti akan dapat. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. Kadang-kadang saudara kita hajatnya kecil aja, yang kita punya lebih besar. Allah Ta'ala akan memudahkan yang besar itu disebabkan kita memenuhi hajat itu. Ini asas-asas yang penting ada ya. Dan hadis yang lain yang mengatakan man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa memudahkan urusan orang yang berhadapan dengan kesusahan, Allah memudahkan urusannya dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Bukan kat dunia saja ya, ke akhirat. Ini kita orang beriman cukup yakin hal-hal seperti ini. Kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam hal yang demikian ya. Malam ini ikut catatan saya 18 hari bulan 11 tahun 21 berada di muka 44 insya-Allah. Betul ya? Muka 44 insya-Allah. Tajuk besarnya ialah apa dia? Kualiti lebih bernilai dalam Islam daripada kuantiti. Rasanya mudah bahasa itu ya. Secara ringkas, mengikut Islam, kalau mengikut Islam maknanya mengikut Allah dan Rasulnya, itu saja. Ya, dia tidak melihat bilangan yang banyak. Tapi dia melihat mutu orang itu, mutu sesuatu itu. Kalau orang tidak dikira ramai ataupun sebagainya, dia akan melihat bagaimana nilai orang itu, terutama sekali ialah keimanan. Dalam kuliah yang lepas kita dah lihat macam mana ya tentera Jalut yang begitu ramai begitu kan, sehingga pengikut Nabi Daud raja ini mengatakan apa? Mengatakan pengikut-pengikutnya yang agak bimbang dengan bilangan yang begitu ramai, habislah kita ni. Tapi Allah Ta'ala kita lihat ya,
Kita balik sikit ayat yang di atas tu ya. Ayat yang di atas, qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini poinnya ya. Jadi orang yang beriman pun berkata, yang beriman ya, mengatakan apa dia? Dia mengatakan ya, orang-orang yang meminum kan ya. Orang yang beriman berkata, apa katanya? Berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kita nak tadabbur sikit ya. Dalam ayat ini, pertama orang yang yakin, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, ya, iaitu mulaqullah, ya, iaitu golongan yang mengatakan bahawa yang yakin ini bukan setakat beriman ya. Kita harus bezakan antara beriman dengan yakin. Kalau beriman saja. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bila minta Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana menghidupkan yang mati, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Kau tak beriman lagi ke? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Maknanya keimanan yang sedikit pun tidak ada keraguan. Sikit pun tak ada. Ini bukan maknanya Ibrahim tak beriman ya, tapi pengajaran kepada kita bagaimana Allah memberikan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah beriman. Dia bukan tak percaya Allah boleh menghidupkan dan sebagainya. Tapi ayat ini nak mengajarkan kepada kita bahawa bagaimana Allah menunjukkan kepada kita keimanan, kadar keimanan belum sampai kepada itmi'nanul qalbi. Dia mesti sampai kepada tenang hati ni. Sebab itulah kita perlu berusaha supaya iman kita sentiasa dipupuk, dipertingkat. Dan ini boleh dilakukan dengan sentiasa memerhatikan kejadian-kejadian sama ada di langit di bumi hatta dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, dalam diri kamu, kamu tak perhatikan ke? Tuan-tuan, hari-hari ni cuba masing-masing sekarang ni. Ya? Yang berlaku sekarang ini. Pernafasan ikut kita ke ikut yang Allah Ta'ala tentukan? Kalau gitu boleh biasa masing-masing lah. Saya nak relax, saya nak nafasnya. Boleh gitu? Tak. Tuan-tuan, bila kita dalam keadaan nak tahan supaya jangan berlaku apa? Bersin kan ada? Sampai hidung kembang nak tahan bersin. Cup juga bunyinya. Sebab bukan di dalam kekuasaan Allah. Kan begitu kan? Ini kalau kita lihat ini pun sudah cukup untuk meletakkan keyakinan kepada Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak apa yang dia, Maha melakukan apa yang dikehendaki. Fa'alul lima yurid. Banyak yang hafal ini kan? Allah Maha melakukan apa yang dia hendak. Sebab itu ulama dalam bahagian tauhid umpamanya dia mengatakan apa? Dia menggunakan kaedah ana urid. Saya hendak. Anta turid. Awak hendak. Nahnu nurid. Semua kita hendak satu benda. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang dia hendak. Kalau nak ikut, hendak tak ini COVID semua? Kalau nak ikutlah. Hendak. Mana hendak? Tapi Allahu yaf'alu ma yurid. Cuma kita kena fikirkan apa hikmatnya. Sebab manusia ini mudah lupa. Sebab itu yang berlaku ini nak ingat-ingatkan. Ya? Subhanallah, beruntungnya kita bila cuba memerhatikan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Itu sedikit ya. Kalau kita perhatikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang banyak. Tapi bukan kerana kekuatan dia. Tetapi dengan izin biiznillah. Dengan izin Allah. Jadi bila kita perhatikan ayat seperti ini, bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala
manusia ini dinilai daripada sejauh mana mutu keimanannya, tingkatan keimanannya. Yang Nabi Ibrahim tadi, liyatma'inna qalbi. Aku nak sampai kepada peringkat hatiku tenang. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhatikan apa yang sahaja berlaku sekarang ini, terutama sekali perkara yang tidak disukai, dia tenang aja. Sebab dia ingat perkara-perkara seperti ini. Apa dia? Dia ingat Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Yang tadi kan, anta turid, ana urid, nahnu nurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Aku ndak, engkau ndak, kami ndak. Tapi Allah buat apa yang dia ndak. Bila kita boleh memahami ini tuan-tuan, jiwa kita tetap tenang. Sebab kita yakin yang Allah buat itulah pilihan Allah. Takkan Allah Ta'ala nak buat yang hodoh-hodoh. Allahu Akbar ya. Sebab itu dia tenang, dia tak ada apa-apa. Orang menggelabah Allah Ta'ala, orang yang macam ini tenang aja, tak ada masalah. Sebab dia dah buat. Dah tentu dia buat tu pilihan dia. Dan orang yang kena pun berbeza-beza. Cuba kita perhatikan. Kadang-kadang orang yang baik-baik pun kena kan. Orang yang tak tentu hala, selamat pula. Sebab dia tahu yang ini dikenakan kenapa. Yang itu dikenakan kenapa, tidak dikenakan kenapa. Kita pun belajar. Jangan sampai kita menjadi orang seperti yang kena istidraj. Istidraj ni macam perangkap gitu. Allah biarkan. Ada contohnya kan? Fir'aun dengan kekayaan, dengan kekuasa. Dia mengaku Tuhan. Allah Ta'ala tak terus hukum dia. Antar siapa? Antar Nabi Musa dan Harun. Ajak, diingatkan. Pun ya, Fir'aun Nabi Musa ya, dan Harun pun dibiarkan dulu sampai kepada peringkat akhir bila nak bunuh Nabi Musa baru Allah Ta'ala bertindak. Ni kita kena jaga ni. Jangan kena istidraj, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita ya. Jadi ini semua penting tuan-tuan ya, untuk kita berusaha mempertingkatkan keimanan kita. Kerana iman itu kurang dan bertambah. Dan iman boleh bertambah dengan apa? Dengan ketaatan-ketaatan. Sebab ketaatan itu adalah tanda keimanan. Iman bukan boleh nampak kan? Yang nampak apa dia? Amalan-amalan yang nampak dengan gitu. Nah, itu dia. Jadi kerana itu perlu dijaga ya. Kedua-dua hal ini, sama ada yang zahir ataupun yang batin ya. Baik. Kita sambung ya. Dan apabila mereka keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Tuan-tuan banyak hafal kat ini kalau yang bahasa Arab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kalau tuan-tuan boleh sambung ayat yang di atas tu ya, iaitu yang ayat yang 250 259 ya. Tu ada bawah tu kan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tuan-tuan, bila berhadapan dengan apa? Doa kepada Allah. Ini cerita yang Jalut tadi kan gitu kan? Bila melihat bilangan mereka yang begitu ramai sekali, mereka tahu bahawa mereka tak akan mampu berhadapan dengan bilangan tentera itu. Dengan keyakinan bahawa golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang banyak, tapi dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah, maknanya kena minta kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka mereka pun dapat mengalahkan Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, poin izin tu cukup penting. Supaya kita tidak menjadi orang yang apa? Maghrur. Maghrur tu maknanya terpedaya. Melihat
kemenangan, merasakan bahawa kemenangan kerana kekuatan mereka sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, ya, melainkan dengan pertolongan Allah. Al-Quran menceritakan kepada kita keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat apabila memperoleh kemenangan ketika Perang Badar. Kita ambil secara ringkas nanti, ya. Kita baca laju sedikit, ya. Ketika Perang Badar, sedikit bilangan. Tapi boleh mengalahkan golongan musyrikin. 313 lebih kurang, lawan 1000 lebih. Menang. Tapi bila Perang Hunain pula, mula terpedaya dah. Kerana bilangan banyak. Dah lupa bahawa dalam Perang Badar, mereka boleh mengalahkan golongan musyrikin. Ini tuan-tuan, ini manusia, ya. Kena jaga, ya. Sebab itu sirah Rasulullah SAW, kita kena melihat bagaimana, ya, analisa itu, ya. Mungkin sini ada baca sirah, ya. Ada kan? Sirah Rasulullah SAW, ya. Tengok dianalisa macam mana, ya. Kalau kira Perang Uhud, kita tahu kan apa sebab dia diserang balas oleh tentera musyrikin yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kerana ada sebahagian daripada, sebahagian bukan semua, ya, Nabi SAW dah pesan, ya, kamu kena bertahan, pemanah-pemanah yang ada di puncak, bertahan di sana sama ada kalah ataupun menang sehingga selesai peperangan. Allah Ta'ala nak uji. Bila musyrikin sudah bertempiaran, apa yang ditinggalkan oleh musyrikin? Ghanimah. Ghanimah maknanya harta rampasan perang. Ada yang tak tahan. Tengok tuan-tuan, ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Dah kita ni, Allahu Akbar, ya. Lalu diserang balas, bertempiaran. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Tidak mematuhi arahan. Itu pengajaran yang boleh diambil. Tuan-tuan boleh bacalah dalam sirah, ibrah dalam sirah, ya. Pengajaran-pengajaran dalam sirah. Baik. Dalam Perang Badar, umpamanya Allah Ta'ala berfirman, ya. Ayat 123, Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah, tengok, ayat awal pun Allah Ta'ala telah memulakan dengan Allah. Walaqad nasarakumullah. Sesungguhnya, kalau ikut perkataannya, nasarakumullah, sesungguhnya telah menolong kamu oleh Allah. Itu kalau klasik sikit lah, ya. Tapi kalau nak diterbalikkan, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar. Dalam keadaan apa? Wa antum azillah. Sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Ini kita yang tahu belajar sirah ni, ya. Kemudian apa dia? Kalau Ta'ala mengingatkan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur terhadap kemenangan itu. Bertakwa maknanya setelah kemenangan itu jaga-jaga. Jangan sampai kamu lupa bahawa pertolongan ini daripada Allah. Kamu akan dimurkai oleh Allah. Kenapa demikian? Kerana pertolongan daripada Allah kamu tak syukuri. Sedangkan pertolongan itu, ya, perlu disyukuri. Bila kita mensyukuri nikmat ataupun pertolongan Allah, ia merupakan nikmat daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan menambahkan itu, ya. Dalam ayat lain tentang bilangan kita orang Islam yang sedikit. Tengok tuan-tuan, ini bukan di zaman kita, ini di zaman manusia paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sahabat-sahabat, generasi yang cukup luar biasa. Ya, sebab itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini disifatkan sebagai generasi yang unik sekali. Generasi Quran yang unik. Itu ada tajuk yang ditulis oleh Said Qutb rahimahullah. Jilun Quraniyun Faridun. Generasi Quran yang cukup unik. Kita boleh tahulah apa makna uniknya. Tak pernah jumpa pun Muhajirin dengan Ansar
macam mana dia boleh membahagi-bahagikan harta. Oi, payah kita ya. Ya, Muhajirin dengan Ansar tak pernah berjumpa secara jasad, tapi mereka telah ditanamkan keimanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi pula Allah, ya. Bagi setengah-setengah tu. Bukan bagi 1/3. Tak. Ada bini 2, dia suruh pilih pula. Bolehkah agak-agak kita buat? Oh, payah. Ya. Jangan kena yang aku sayang. Habislah aku. Bukan mudah kan? Sebab itu cukup unik. Sebab itu kita lihat bagaimana pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada mereka kerana nilai keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan nilai ataupun mutu lebih utama daripada kuantiti, lebih utama dari kualiti, lebih utama daripada kuantiti. Kualitinya, mutunya. Ya. Ini kita boleh sama-sama berusaha untuk memupuk keimanan kita. Ya. Jadi Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Anfal ayat 26, wazkuru إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. Apa maksudnya? Wazkuru إذ أنتم قليلون. Dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangan, mustad'afuna fil ard, serta tertindas di muka bumi. Takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Kamu takut orang menangkap kamu. Maknanya akan menguasai dan menewaskan kamu. Itu makna menangkap. Ya. Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Maka Allah memberimu tempat bermustautin dan dia perkuatkan kamu dengan pertolongannya. Yang memberikan pertolongan, perlindungan siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Anfal. Ini ketika dalam perang Badar. Ketika bilangan sedikit, tapi walaupun sedikit nilai. Kalau ambil secara peribadi kita tengok nilai keimanan seorang yang kalau kita lihat daripada kedudukan dia dengan warna kulit dia boleh dikatakan dihina oleh orang. Siapa dia? Bilal bin Abi Rabah. Diseksa. Kan begitu kan? Satu. Dia seorang hamba. Kalau dilihat dari seorang hamba, rendahlah mutunya. Tapi bila diseksa, dia tetap mengatakan ahad, ahad. Tak berubah ni. Maknanya nilai keimanannya cukup tinggi. Sehingga ada riwayat yang menceritakan Bilal itu didengar oleh Rasulullah SAW tapaknya di syurga. La ilaha illallah. Ini semua nilai-nilai orang yang apa? Yang mempunyai keimanan yang tinggi insya-Allah. Baik, selesai itu tentang Badar. Tengok Hunain. Tentera muslimin juga hampir kalah dalam peperangan Hunain. Ini kerana mereka melihat kepada kuantiti, yakni bilangan mereka, ya. Mereka berbangga diri dengan kuantiti mereka pada ketika itu. Mereka turut meremehkan kekuatan rohani dan kemahiran berperang. Dah lupa dah. Ya. Kekuatan rohaninya sudah dilupa. Sudah bergantung kepada apa? Kepada bilangan yang ramai. Ya. Tentang apa kemahiran berperang pun sudah dilupai. Tengok. Kesan daripada apa? Daripada terpengaruh dengan bilangan, rupanya kesannya ada dua di sini. Satu, dia lupa tentang kerohaniannya. Ya. Patutnya dia terus bertawakal dan minta pertolongan kepada Allah serta bergantung kepada Allah. Tapi oleh kerana bilangan dah ramai, dah hilang dah. Ya. Akibat daripada itu juga kemahiran-kemahiran berperang pun sudah berkurangan, ya. Pada awal peperangan mereka terkepung sehingga mereka mengetahui dan menyedari, lalu mereka bertaubat. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita lihat, ya, setelah berlaku, ya, hampir kalah itu, mereka bertaubat.
Kalau kita perhatikan, kenapa mereka bertaubat? Ini di antara masih lagi ada saki-baki keimanan yang telah ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sebab itu kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Duhai Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayat kepada kami. Allah dah beri hidayat kepada kita. Kita beriman kepada Allah. Bukan sekadar beriman kepada Allah. Kita beramal dengan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai lupa. Kamu kena sentiasa minta kepada Allah. Jangan nanti kamu terpesong pula ataupun berpaling. Yang akan menyebabkan itu berlaku tidak lain ialah pertama sekali unsur-unsur keduniaan, kebendaan. Ini pertama sekali. Ya. Lebih-lebih lagi dalam musim sekarang ini. Orang ramai yang tertekan kan. Ya, tertekan macam-macam lah kan. Nampak? Sehingga banyaklah berlaku jenayah-jenayah yang disiarkan, yang tak disiarkan pun ada kan. Banyak berlaku kan. Bunuh, meragut dan sebagainya kan. Tengok. Allah Ta'ala nak uji kita ni. Jadi kerana itu kita minta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi mereka bertaubat lepas itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka lepas itu, ya. Setelah selesai sedar mereka bertaubat, Allah memberikan kemenangan. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan ketenteraan yang mereka tidak dapat melihat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara itu jelas dalam surah At-Taubah pada ayat 25 hingga 26. Kalau kita secara ginilah tuan-tuan ya. Yang jadi tentera ni bukan mestinya manusia. Ya. Ribut, taufannya dan sebagainya. Itu semua Allah Taala jadikan. Yang paling utama sekali ialah malaikat yang tidak dapat dilihat bersama-sama dalam peperangan itu. Ini nak cerita sikit boleh ya? Pengalaman masa tercetus, iaitu orang Melayu dengan Cina tu dulu kan, sampai ke Singapura tu kan, ya, yang kalau orang Johor akan terkenal dengan siapa? Panglima apa orang? Tak ada orang Johor nampaknya. Panglima Saleh lah ya, dia memang hebat ya di sebelah Johor ya. Jadi diorang bila dengar benda itu kan berlaku, itu peristiwa apa? 15 Mei kan? Ya? Berlaku. Sampai ke Singapura tu peristiwa tu. Ini cerita kat kampung saya ya. Alhamdulillah lah tempat kampung tu ada satu surau ya. Bapak saya jadi imam kat situ lah ya. Ada Cina-Cina ni, kawan-kawan yang baik-baik tu satu kampung kan. Dia kan sekali bila cerita pasal ini kan, ada yang cakap apa? Lu jangan main-main lah. Ini orang sembahyang punya. Dia nanti datang itu parang jalan sendiri katanya. Ini saya dengar sendiri dia cakap. Ini orang sembahyang punya. Jangan main-main. Nanti lu tak nampak orang, lu nampak parang saja jalan. Maknanya ada kepercayaan itu. Ini maknanya apa? Maknanya walaupun mereka itu begitu, kesan daripada bergaul dengan orang Islam yang menunjukkan kebaikan ajaran Islam. Sebenarnya begitu. Kita bila tunjukkan kebaikannya, insya-Allah mereka sekurang-kurangnya akan berfikir, ya, bagaimana mereka ni susah tu tapi boleh bersabar juga orang Islam ni ya. Tidak melakukan perkara-perkara itu. Sebab itu kita kena ajaklah, ingatkanlah. Pertahankan akidah kita, pertahankan akhlak kita. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang boleh memburukkan dan musuh-musuh akan ambil kesempatan ini. Ya, apa saja perkara mungkar lah. Tak mestinya mencuri dan merompak, meragut, tak mestinya. Apa saja jenis kemungkaran kita kena elakkan, ya. Banyaklah yang berlaku ya. Allah Taala berfirman dalam ayat ini,
iaitu surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 25-26. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Ini dia poinnya. Allah turunkan tentera yang tidak dapat dilihat. Bermula tadilah Allah Ta'ala memberitahu Allah telah menolong beberapa tempat, ya. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam banyak medan perang, dan perang Hunain pun begitu juga yang Allah Ta'ala ingatkan ramai bilangan kamu, ya. Semasa kamu bermegah, wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum, semasa kamu bermegah dengan bilangan kamu yang ramai, ya. Falam tughni ankum minallahi syai'a. Falam tughni ankum syai'a. Maka ia, bilangan yang ramai itu, tidak memberi faedah kepadamu sedikit pun. Kemudian apa yang berlaku? Wadaqat 'alaikumul ardu, dan bumi yang begitu luas itu menjadi sempit kepadamu. Luas tapi dah sempit. Sebab apa? Sebab sudah menghadapi kekalahan dengan bilangan yang banyak itu. Kemudian kamu berpaling undur melaikan diri. Ini peringkat awal. Lepas itu apa Allah Ta'ala lakukan? Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Tengok, dalam peperangan ini Rasulullah bersama dengan orang-orang beriman. Tengok tuan-tuan, ya. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang beriman, ya. Kemudian wa anzala junudan lam tarauha, dan serta dia, yakni Allah, menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya. Ulama tafsir mengatakan malaikat, ya. Tentera yang tak dapat lihat. Tuan-tuan, boleh menang ke nak lawan tentera yang tak nampak punya? Tahu-tahu tu tumbang, tahu-tahu tumbang. Kan gitu. Sebab tak nampak malaikat tu, kan. Subhanallah. Ini tuan-tuan, bila kita baca Quran, baca sirah, kita kena perhatikan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita yakin bahawa pertolongan Allah tetap akan diberikan mereka yang mau menolong Allah. In tansurullaha yansurkum, kata Allah. Kalau kamu mau menolong Allah, Allah tolong kamu. Jangan disempitkan pengertian menolong itu, iaitu dalam peperangan. Menolong menegakkan hukum Allah, pertama dalam diri kamu, kedua dalam keluarga kamu, ketiga dalam masyarakat, masyarakat sekampung, setaman dan sebagainya. Masyarakat dalam apa? Dalam jabatan-jabatan. Ini semua kena tegakkanlah. Yang makruf ajak, yang mungkar cegah. Gitu, ya. Kita kena realisasikan ini. Kita kena jadikan suatu yang nyata, bukan secara teori saja. Tuan-tuan yang ada jawatan sebagai apa yang berkuasa di dalam jabatan-jabatan itu. Dulu tak ada kuasa untuk suruh yang muslimah menutup aurat umpamanya, kan? Sekarang ada kuasa. Suruhlah, tapi bukan cara kasar, ya. Suruh, ya. Saya sekarang ini bertanggungjawab. Kalau saya tak suruh, saya akan soal. Kan gitu kata Rasulullah SAW. Setiap kamu adalah sebagai ketua ataupun penjaga. Setiap kamu akan ditanya atas jagaannya. Akan ditanya. Ini sebab itu kita lihat bermula dengan wal imamu ra'in. Pemimpin menjadi penjaga ataupun ketua. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kita tak boleh, kan? Ada perkara mungkar kerana kita tak ada kuasa. Kita hanya boleh lidah. Tak boleh juga lidah, kata Nabi SAW, dengan hati. Itu iman yang paling lemah. Kan gitu? Tuan-tuan dah hafal dah banyak hadis ni, kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, ubah dengan tangan, maknanya dengan kuasa. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tak mampu, nasihat, tegur. Tak mampu juga.
Ni tuan-tuan, kita jangan ambil senang perkara ini ya. Sebab Allah akan tanya ni. Awak CEO ke COO ke? Sekarang ada kuasa. Tak buat pasal apa? Kena tanya, ditanya nanti tu. Awak sebagai suami, ketua dalam keluarga, apa yang berlaku kepada isteri kamu? Akan kena jawab tu. Nak jawab apa? Suami isteri saya ni memang jenis degil. Kamu dah buat ke belum buat? Kalau belum buat, kamu dipertanggungjawabkan kerana tak buat. Isteri kamu kerana dia tak menutup aurah. Jangan kata, dia tanggung kan, dia tak nak tutup aurah. Awak dah jaga pun tu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu. Kalau macam itu tak payah kahwinlah, senang ya. Susah sangat ya. Nak jaga bini susah, nak jaga anak susah, tak usah kahwin. Tuan-tuan ingat, tak ada tanggungjawab itu, tanggungjawab lain pula. Bagi harta kekayaan, apa buat dengan harta kamu? Sudah kena jawab pula tu. Inilah ajaran Islam yang dikatakan yang syumul, iaitu yang merangkumi semua kehidupan manusia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dah turunkan Quran, dah utuskan Rasul, supaya kita dapat melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah. Kita taat kepada Allah, Allah untung ke rugi? Kalau kita taat kepada Allah, Allah untung ya? Mana untung? Kita dahaka, Allah Ta'ala rugi ke? Tak ada. Kamu taat, kamu rugi. Daripada Adam sampai yang terakhir semuanya taat kepada Allah. Tak menambahkan kekuasaan Allah. Semuanya derhaka kepada Allah. Tak merugikan sedikit pun kekuasaan Allah. Tapi yang kita diwajibkan ini kerana Allah Ta'ala menyebut dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum uhsiha alaikum. Semua yang telah ditetapkan itu adalah amalan-amalan yang telah ditetapkan ke atas kamu, suruhan ataupun larangan. Aku akan hitung ke atas kamu. Tu tengok tuan-tuan. Banyak ya kita dah dengar kan, ya, tentang umur akan ditanya, tentang harta dari mana dapat. Sudah. Ni ujian-ujian cukup kuat sekarang ini, ya. Kalau kita tak kuat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hantar apa? Dunu dalam tarauha wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab orang-orang yang kafir itu. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan yang demikian itu adalah balasan kepada orang-orang yang kufur. Baik. Al-Quran menjelaskan apabila keimanan, kehendak yang kuat dan kesabaran berkumpul dalam diri manusia, kekuatan mereka mampu menjadi 10 kali ganda daripada musuh yang tidak memiliki keimanan dan kehendak yang kuat. Itu keazaman yang kuat. Sebab itu bila kita beriman kepada Allah benar-benar, kita disuruh bertawakal kepada Allah. Kita disuruh membuat persiapan untuk berhadapan dengan musuh. Ya, tentera mesti ada lah, ya, senjata mesti ada. Rasulullah pun bukan bodoh-bodoh masuk perang kan. Kalau nak kira Nabi tu tak payah pakai senjata apa-apa ya. Ya. Tak payah pakai apa-apa. Sebab apa? Sebab apa? Ada ilmu kebal. Nabi pakai ilmu kebal ke apa ni? Tuan-tuan. Nah gitu kan. Sampai Rasulullah SAW pakaian perangnya tu sampai pecah, kan? Tengok tu. Ini nak ajar kepada kita bahawa kita kena buat persiapan-persiapan yang sewajarnya dalam peperangan. Wa'aidu lahum mastata'tum min ribatil khail. Ya, wa'aidu mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail. Buatlah persiapan menghadapi musuh kamu dengan kekuatan. Kekuatan mestilah dengan pertama kekuatan keimanan, ya. Itu kekuatan tu ya. Wa min ribatil khail, kuda-kuda. Ya, itu maknanya apa dia? Alat-alat persenjataan kalau sekarang lah, ya. Bukan mestinya kuda ya. Maknanya alat persenjataan mesti ada. Ini kalau kita faham bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tengok 10 kali ganda bila kita orang yang beriman. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW. Saya ambil maksudnya terus ya supaya ringkasnya.
Maksud ayat itu, wahai Nabi, tengok ya, Allah menyuruh Nabi SAW, ya, rangsang orang-orang beriman itu untuk berperang. Tapi jangan lupa ya, jangan dikelirukan oleh musuh Islam. Musuh Islam ada di antara yang mengatakan Islam adalah agama perang. Tak. Buka sirah. Bila dimulakan, mula berperang diizinkan. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innahum ala nasrihim laqadir. Ini peperangan Badar. Peperangan Badar setelah apa? Masuk tahun kedua Hijrah. Nampak tak? Sebelum itu 10 tahun lebih ada perang tak? Tak ada. Dakwah kan? Dakwah supaya kuat keimanan, kuat ketakwaan kepada Allah Taala. Sebab itu kita kena berjaga-jaga ya. Musuh-musuh Islam dia menggunakan ni, Islam agama perang. Maka timbullah di sana apa dia? Istilah-istilah Islam agama yang ganas. Kan? Terorisme ya, yang timbul hari itu apa dia? Islamfobia kan ada? Tengok akibat daripada apa? 9/11 tu ya kan ada? Yang melanggar apa pusat dagang dunia itu kan ada? Kita jangan merasa gusar, kita tetap mengatakan Islam bukan agama peperangan. Islam adalah agama rahmah. Dan persiapan itu adalah untuk bila berhadapan dengan permusuhan. Bukalah ajaran Islam. Ya. Kalau tuan-tuan belajar tentang pembahagian orang kafir ni, pertama apa? Kafir harbi yang memang nak berperang. Yang kedua, fakir apa? Yang berada di dalam pemerintahan orang Islam, zimmi, dilindungi itu. Tengok, dia kena bayar jizyah lah. Ya. Yang ketiga apa? Yang ada perjanjian muahad. Yang banyak berlaku sekarang ini. Dah berperang tak dengan beberapa negara yang bukan Islam? Tak berperang kan? Tapi ada perjanjian-perjanjian lain. Perdagangan ada kan? Pendidikan ada. Diplomasi ada. Selagi tidak mencabuli, kita tetap menjaga hak mereka itu. Jadi beginilah. Kalau kita lihat bagaimana Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dah masuk waktu ya? InsyaAllah ya. Saya dah jumpa tempat berhenti. Kita sambung sedikit insyaAllah ya. Tak sampai 5 minit insyaAllah ya. Ambil tadi terjemahan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 65 ya. Kita lihat ya. Allah Taala berfirman yang bermaksud, wahai Nabi, rangsang, maknanya berilah rangsangan kepada orang beriman itu untuk berperang. Jikalau ada di antara kamu 20 orang yang sabar, pasti mereka dapat menewaskan 200 orang. 10 kali ganda kan? Dan jikalau antara kamu 100 orang, pasti mereka dapat menewaskan 1000 orang daripada golongan yang kafir, disebabkan mereka yang kafir itu orang yang tidak mengerti. La yafqahun. Ini pada apa? Orang yang beriman tuan-tuan ya. Tengok ya. Kita nak lihat ajaran Islam ajaran yang realistik. Bukan pakai doa-doa saja. Panggil ini. Tak. Tengok. Ini yang penting kita bila duduk dalam majlis ilmu. Supaya kita dapat memahami. Kalau tidak, banyak yang nak belajar ilmu batin tu kan. Pakai seru je. Tentera pun datang. Tak ada. Rasulullah contoh kita. Kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya bimbang ada sebahagian orang dia dengan kesilatan dia dan sebagainya ya. Rasa-rasa orang seperti ini kita boleh hantar ke Palestin agaknya ya. Kan begitu kan? Dia sebab kebal kan? Lawan lah kat sana. Dah, Islam ajar suatu agama yang realistik. Yang akan luka kalau kena senjata dan sebagainya. Ini Islam. Sebab itu digunakan perkataan sabir. Yang boleh bersabar dengan kesulitan berhadapan dengan suasana peperangan. Tuan-tuan, kita dapat rasakan ini bila mana? Bila kita berada dalam majlis ilmu. Kita tahu semuanya ini. Masya Allah. Sebab kita mengaku Rasulullah SAW bukan sebagai Rasul saja. Tetapi kita mengaku tentang sifat-sifat kemanusiaan dia.
baru dia memenuhi apa kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita jadikan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Baik. Yang atas tu 10 kali ganda ya. Tengok yang kedua ya. Allah Taala sebut ya dalam ayat yang berikutnya, yaitu Allah Taala berfirman, al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini. Ujungnya apa? Biiznillah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Dengan izin Allah. Ya, kita dah tengok tadi ya, Yaumul Hunain mereka dah bilangan ramai kan? Habis lupa pada Allah. Habis Allah Taala uji, hampir kalah. Tapi bila mereka sudah bertaubat kembali, Allah Taala memberikan pertolongannya semula. Pengajarannya. Ini pun begitu juga. Allah Taala memberitahu apa dia? Sekarang Allah sudah meringankan kepadamu kerana dia, yakni Allah, mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Allah tahu. Oleh itu, jikalau ada antara kamu 100 orang yang sabar, pasti mereka dapat menewaskan 200 orang. Dan jikalau ada antara kamu 1000 orang, pasti mereka dapat menewaskan 2000 orang dengan izin Allah. Poinnya ialah dengan izin Allah. Sebab itu, ya, iaitu orang yang beriman dan boleh bersabar. Sabar apa? Sebab ada masanya perlu berhadapan dengan musuh yang nak berperang dengan orang Islam, kan gitu. Itu semua penting tuan-tuan ya. Sebab itu marilah kita datang majlis-majlis ilmu, datanglah ya. Supaya ilmu kita makin bertambah, kita boleh memahami Islam, kita tidak dikotak-katikkan oleh musuh Islam yang mengatakan Islam adalah agama ganas, agama peperangan. Ada yang terpedaya dah. Angguk ya. Dia tak tahu sirah Rasulullah SAW. Kalau tak angguk pun sekurang-kurangnya iya juga. Dalam dah ragu dah. Itu mari kita datang majlis ilmu. Supaya kita mendapat menambahkan ilmu kita. Dan tak ada orang boleh paksa. Betul Tuan Haji ya? Ada orang boleh paksa Tuan Haji datang? Ada orang boleh larang? Kenapa tak datang? Allahu Akbar. Jawab sajalah. Jadi insya-Allah kita diberitahu oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan olehmu, Tuhanku tambahkan ilmu aku. Kita tak ada ilmu, memang kena bulilah kita. Kena buli. Sebab itu, bila kita ada ilmu, insya-Allah kita tidak akan diperbodohkan oleh orang yang cuba nak memperbodohkan kita, insya-Allah. Jadi akan datang hari Rabu ya. Tak ingat saya. Ini bukan giliran saya yang tetap hari Rabu ya. InsyaAllah ya. Kita akan sambung lagi yang berkaitan dengan bilangan nanti. Iaitu di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apapun tuan-tuan yang kita dapat bersama dalam majlis ilmu seperti ini, ingat bukan kekuatan kita. Ini adalah rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kerana kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan rahmatnya kepada kita, kita tak ada dalam majlis ilmu ini. Ya? Mungkin kita sibuk dengan benda-benda lain. Ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus kekalkan nikmat ini kepada kita dengan syarat kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di antara doa apa? Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah kuliah akan datang kita akan sambung lagi ya. Iaitu di muka berapa? Di muka 47 insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan usaha kita dan memberkati apa yang kita usahakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.